Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi untuk kita meneruskan ataupun menyambung perbincangan kita berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang menjadi kekeliruan sebahagian daripada kalangan orang Islam, yang menyebabkan hasil daripada kekeliruan dan kesalahfahaman itu menyebabkan berlaku ketegangan di dalam aliran-aliran mazhab di sudut akidah. Pada malam ini kita nak bahaskan tentang isu yang dibangkitkan oleh sahabat-sahabat kita daripada kalangan Asy'ariyah. Mereka mengatakan, ini soalan ini dikemukakan kepada saya. Mereka mengatakan bahawa golongan salaf ini dia takwil ijmali. Bila takwil ijmali, lepas tu setelah palingkan daripada zahir ayat ataupun zahir hadis berkaitan dengan mutasyabihat, lalu tafwid. Adapun khalaf, mereka takwil tafsili. Kalau maknanya salaf, mereka takwil ijmali, lepas tu tafwid ayat-ayat mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah sebut di dalam beberapa siri kuliah yang lepas, memang ada dalam kitab menyebut demikian. Tetapi setelah diteliti dan dikaji dan juga dihalusi, kita tidak menjumpai kalam-kalam daripada ulama salaf yang menceritakan demikian, yang berpegang demikian. Apa yang kita jumpa daripada kalangan ulama-ulama salaf ini, mereka isbat maknanya ayat mutasyabihat ini ataupun isbat dia punya makna, mereka tafwid kafiyat. Itu yang kita jumpa. Cuma kalau kita baca kitab-kitab Asy'ariyah, memang menghuraikan begitu. Maksudnya salaf ini mereka takwil ijmali, selepas itu tafwid. Itu memang ada lah, sebagaimana yang saya pernah sebut. Ada yang mengatakan bahawa ulama salaf ini dia tafwid. Mula-mula dia takwil ijmali dulu, lepas tu dia tafwid ayat mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahaskan ayat ini, membicarakan isu ini, saya nak jawab satu kemusykilan yang orang tanya juga yang tak ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan, iaitu meletakkan tasbih di tangan. Setelah berzikir tu balut kat tangan. Dan ada sebahagian daripada asatizah dan individu dia letak dekat tengkuk pula. Tasbih itu besar-besar lah. Macam tasbih sholing tu, lilik. Macam mana berhubung dengan perkara ini? Saya nampak isu ini terlalu forok. Isu ini terlalu forok. Tak perlu diperbahaskan dan tak perlu berbalah. Asalkan orang itu, sama ada dia nak zikir dengan menggunakan jari jemari, ataupun seseorang itu nak berzikir dengan menggunakan tasbih, ataupun cara sekarang ni yang pakai tu apa? Bicik tu. Macam-macam sekarang ni. Yang ada yang baru pakai tarik tu. Tarik tu dia keluar nombor 1, 2, 3, subhanallah, 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 dia keluar. Benda-benda ini benda yang terlalu forok untuk dibincangkan, dan tidaklah boleh mana-mana yang tak setuju dengan orang yang berzikir menggunakan tasbih ini mengatakan itu bid'ah. Tak boleh. Sebab asalkan kita ingat kepada Allah, dan juga ada yang gantung di tengkuk. Mungkin dengan dia gantung di tengkuk tu memang tidak sunnah. Kita sebut memang tidak sunnah. Rasulullah tak buat, sahabat tak buat. Jadi memang yang tu kita kata tidak sunnah. Tetapi kalau kita nak bincangkan, nak menjadi suatu perbalahan, dan satu lagi yang jadi masalah yang besar, sehingga ada pihak menuduh ini macam Sami Buddha. Tak boleh lagu tu. Bila gantung di tekuk, kita kaitkan dengan Sami Buddha. Tak boleh. Itu syadid dipanggil. Sebab itu saya pernah sebut, syadid ini dia ada kepada mana-mana kumpulan dan mana-mana aliran. Begitu juga bukan masalah tasbih aja. Masalah pakai serban di atas kepala, adakah daripada Nabi? Nabi memang pakai serban. Maknanya sebelum Nabi ada tak orang pakai serban?
Dah ada dah orang dulu-dulu pakai sorban. Abu Jahal pula. Sebelum Nabi lahir lagi orang jahiliah pakai sorban dah. Begitu juga pakai jubah. Sebab tu jangan syadid di dalam masalah ini. Sehingga menuduh orang yang letakkan dia tasbih di tengkok tu macam Sami Buddha tu syadid. Itu keterlaluan. Kita tak setuju, tak apalah. Yang pentingnya kita ingat kepada Allah Ta'ala. Sama ada nak mengingat Allah Ta'ala itu dengan cara kita berzikir dengan menggunakan jari jemari. Ataupun berzikir itu dengan menggunakan tasbih. Terpulanglah. Mengikut keselesaan masing-masing. Tetapi janganlah hati kita ini sunyi daripada berzikir kepada Allah. Sunyi daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, semoga kamu diberi kejayaan oleh Allah. Allah Ta'ala suruh zikir banyak. Zikir-zikir yang maksur lah. Yang zikir yang ada dalam Quran, yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma nak guna alat apa? Kaedah apa? Terpulang lah. Itu saya jawab sepintas lalu. Jangan duk kelahi lah dalam masalah benda yang terlalu forok. Benda yang terlalu forok ni jangan kita duk berbalah. Okey. Bagi memahami sama ada benar ataupun tidak, salaf ini memang dia takwil ijmali, lepas tu tafwid. Kita tengok. Semua dalam kitab-kitab tauhid yang kita baca, di dalam kitab-kitab tauhid aliran khalaf ini, dia ambil dalil daripada nazam syair, daripada bait syair. Wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid, awilhu aw fawid warum tanziha. Setiap nafs sama ada nafs yang datang daripada Quran ataupun datang daripada hadis Nabi SAW, auhama tashbiha, yang membawa kepada tashbih, seperti masalah muka, tangan, mata, istiwa. Kalau yang membawa kepada tashbih, dalam bait syair ini kata apa? Saya ulangi. Kalau ada nafs-nafs, dalil-dalil daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW yang membawa kepada tashbih. Yang membawa kepada tashbih ini apa maksud? Yang membawa kepada menyerupakan Allah ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala yang baharu, dia kata awilhu. Takwil lah akannya, akan nafs tu tadi. Ataupun dia kata fawid, serah kepada Allah. Warum tanziha, yang dimaksudkan di situ untuk tanzih. Untuk tanzih. Apa maksud untuk tanzih? Apa makna untuk tanzih? Untuk membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat baharu, daripada makhluk. Allah Ta'ala sekali-kali tidak sama dengan baharu, tidak sama dengan makhluk. Jadi, sebelum kita bahas secara terperinci bait syair ini, kita kena tahu. Kita kena tahu. Daripada manakah datangnya bait syair ini? Bait syair ini datang daripada mana? Siapakah yang menyusun syair ini? Dan bilakah beliau wafat? Di penghujung perbahasan ini, saya akan sebut daripada mana, siapakah yang mengemukakan syair ini, bila dia wafat. Kalau saya terlupa nak cerita, minta tuan-tuan tanya di penghujung dia. Cikgu Masri boleh tanya sebelum tutup, siapakah yang mengemukakan syair ini, bila dia wafat. Jadi kita gantung sekejap. Bermula bila daripada syair ini. Sebab dia penting tuan-tuan. Sangat penting. Sebagaimana yang saya pernah bentangkan isu istiwa dengan makna istaula datang daripada mana. Kita tahu. Kalau kita tak tahu tu yang kita pening. Istiwa dengan makna istaula datang daripada mana. Yang keduanya, siapa yang berpegang istiwa dengan makna istaula? Siapa yang pegang? Ada kita bentang di dalam sisi perbahasan pengajian kita yang lalu. Kita tengok dulu di dalam kitab Aqidatun Najin. Secara kebetulan, alhamdulillah, saya tamat ngaji kitab ni sebelum saya masuk pondok lagi. Ini bukan kitab baru ni, semua ada dobit semua ni. Dah masa umur 14, 15, 16 dah belajar kitab ni sebelum masuk pondok lagi. Memang ada dobit pun. Alhamdulillah, balik-balik tak rosak lagi kitab ni. Memang alhamdulillah saya tamat ngaji kitab ini. Saya nak sebutlah berdasarkan kepada huraian ulama-ulama khalaf ataupun golongan Asy'ariyah. Pada muka surat 49,
pada muka surat 49. Dia kata, dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat. Telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat ataupun segala hadis mutasyabihat itu jadi kufur. Maka segala hamba yang hendak tidak. Okey? Jadi kufur, berhenti situ. Dia kata siapa yang berpegang kepada zahir. Hak ni yang sebahagian orang jadi kerah. Mana-mana orang yang berpegang kepada zahir ayat Quran ataupun hadis mutasyabihat ini, zahir ayat mutasyabihat berdasarkan Quran, hadis mutasyabihat berdasarkan hadis-hadis Nabi, pegang zahir kufur, dia kata. Sebab tu kalau orang pegang 100% tanpa buat kajian lain, mengaji satu aliran lagi, ini yang duk berlaku, duk penceramah-penceramah ustaz-ustaz ni. Dia kata kufur, dia kata sesat, dia kata mujassimah. Sebab ada dalil dalam kitab. Dia kata maka kufur. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan jalan takwil. Oleh kerana pegang secara zahir kufur, dia nak cerita, dia nak bagi jalan takwil lagu mana supaya jalan takwil ini tidak seseorang itu berpegang secara zahir. Tidak difahami secara zahir. Lalu dia ajar kaedah bagaimana nak berpegang secara takwil. Demikian itu zahir atas dua mazhab. Zahirnya yang nak menceritakan tentang masalah mutasyabihat ni, yang nyatanya ada dua mazhab, dia kata. Maka keduanya itu sebenar. Kedua-dua mazhab, kedua-dua aliran ini benar. Maka barang mana salah satu daripada keduanya, apabila kita taklid, lepaslah kita daripada sesat. Pegang salah satu. Kalau kita taklid mana salah satu daripada dua mazhab ini, maka terlepas daripada sesat. Lepaslah kita daripada sesat. Dan salah suatu daripada dua aliran itu tadi, mazhab ahlus salaf. Yang pertamanya dia kata mazhab ahlus salaf, dan yang keduanya mazhab khalaf. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, dia ambil daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nafsin awhama tashbiha. Yang kita sebut tadi, setiap nafs, sebab ada nafs dalil itu daripada Quran dan hadis yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, awilhu, takwillah akan dia. Takwil ni maknanya paling daripada makna zahir. Au fawwidhu, au fawwid, maka serahkan. Maknanya serah di sini serah kepada Allah. Warum tanziha, yang kosatkanlah untuk menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada segala yang baharu. Artinya, dan tiap-tiap nafs Quran atau hadis yang memberi waham, memberi kesamaran, memberi waham, memberi kesamaran, ia akan tashbih Allah itu dengan yang baharu. Seperti ayat mutasyabihat lah, masalah tangan, mata tadi, masalah istiwa. Ini memberi waham ni. Dengan memberi waham Allah Ta'ala itu menyerupai akan baharu. Takwil olehmu, maka dia suruh takwil. Ini yang mereka pegang wajib takwil. Kita kata takwil tak wajib, harus, supaya nak menghilangkan kekeliruan. Dan bagi ulama khalaf wajib takwil. Sehingga ada yang kerah kalau tak takwil kafir lah pula. Sebab pegang makna zahir, Allah Ta'ala ada tangan, kafir. Sebab tangan menyerupai makhluk. Itu ada sahabat tu, nama apa yang dia tanya tu? Tak ingat nama dia. Dia kata itu, kalau kata ada tangan, sifat makhluk, dia tekan situ. Kalau kata istiwa di atas arah, maknanya mengambil ruang, mengambil tempat. Dia tekan, dia pegang kaedah khalaf, dia tekan orang yang berpegang kaedah salaf. Silat lain-lain, langkah lain-lain, tak sama. Mana boleh kita tekan orang macam tu? Orang tu pegang aliran lain. Kita pegang aliran kita nak paksa orang supaya pegang cara kita. Tak betul. Tak betul. Dia kata takwil olehmu atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah. Iyat tak tahu tu yang kita sebut hari tu. Tak tahu iyat tu apa makna. Setelah paling daripada iyat, bukan makna zahir, bukan makna tangan, serah kepada Allah. Istawa tak tahu. Sedangkan kita sebut salaf, dia menterjemahkan, memaknakan istawa dengan makna istaqarra, dengan makna irtafa'ala, wartafa'a, dengan makna su'ada. Kita sebut hari itu dalam tafsir Al-Baghawi,
dan juga di dalam kitab Fathul Bari. Banyak lagi. Maknanya beberapa buah kitab yang kita sebut, kalam salaf memang dia terjemah makna. Makna tu tahu. Makna tangan, makna istawa tahu. Cuma yang serah kaifiat, maknanya keadaan macam mana. Yang jadi masalah, orang khalaf, dia hurai tentang akidah salaf ini melalui pemikiran aliran dia. Memang belaga lah. Tu yang jadi belaga. Kalau dia nak faham salaf, dia buka kitab-kitab salaf, jelas. Bagaimana pendirian salaf. Begitu juga orang salaf, dia nak faham golongan khalaf macam mana, pegangan khalaf, dia buka lah kitab-kitab khalaf. Baru dia faham dengan betul. Dia kata, atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah dan qasad olehmu akan suci Allah. Bila ada serah, Allah Ta'ala maha suci daripada bersifat dengan sifat baharu. Dia kata, qasad olehmu akan suci Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu. Itu, tengok. Bermula murad daripada tasybih itu menyerupai. Bermula maksud. Maksud daripada tasybih itu menyerupai, dan murad dengan takwil itu ditanggungkan dia atas kesalahan zahir. Dia kata maksud tasybih itu menyerupai. Menyerupai. Dan murad dengan takwil itu ditanggungkan, dipegang atas kesalahan zahir. Itu makna takwil. Maknanya bukan zahir. Kalau tangan bukan tangan, mata bukan mata. Itu maksudnya begitu. Dan serta menyatakan makna yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki oleh ayat. Tapi bukan makna zahir. Maka murad dengan takwil itu, takwil tafsili seperti bahawa adalah padanya menyatakan makna yang dikehendaki seperti barang yang ia pada mazhab khalaf. Khalaf ni dia takwil maknanya tafsili. Kalau khalaf dia kata dalam ni takwil ijmali, lepas tu tafwid, kehendak murad kepada Allah. Adapun khalaf ni takwil tafsili sesuai dengan maksud. Sesuai dengan makna ayat. Kalau kita kata kudrah dengan makna kalau kita kata yad dengan makna kudrah. Wajah dengan makna zat. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maknanya wajah dengan makna zat. Wajah dengan makna zat. Sebagaimana yang kita sebut dalam kitab apa itu? Ada. Okey. Nanti kita baca. Kita perhabis ni dulu. Dalam Risalah Tauhid. Bermula mereka yang kemudian daripada 500 tahun. Okey. Itu yang golongan khalaf tadi kan. Mereka itu orang yang kemudian daripada 500 tahun. Dan kata qil orang yang kemudian daripada segala kurun yang ketiga. Iaitu kurun sahabat. Tabi'in. Tabi'un tabi'in. Dan tabi' yang pertama dan tabi' yang kedua. Maknanya sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Yang ni selepas 3 kurun ni sama ada 500 selepas 500 tahun ataupun selepas 3 kurun yang pertama, 3 kurun ini, kurun sahabat, kurun tabi'in dan tabi'un tabi'in, mereka itulah yang dikatakan khalaf. Maka itulah yang dikatakan khalaf. Atau serahkan olehmu artinya kemudian daripada takwil ijmali. Ni dia kata yang dia kata salah ni. Salah bukan kata takwil, bukan kata tak takwil. Dia takwil juga. Takwil ijmali sahaja. Paling daripada makna asal. Paling daripada makna asal. Yang memalingkan lafaz yang memberi waham. Lafaz yang memberi waham macam tangan tadilah, tangan, muka, mata. Yang memberi waham itu daripada zahirnya. Paling daripada zahir. Jangan pegang secara zahir. Seperti tangan tu zahir lah, pegang tangan, tak boleh terjemah tangan macam tu. Ya, serah pada Allah. Maka kemudian daripada takwil itu, serahkan olehmu kehendak nafs. Setelah takwil dengan takwil ijmali, serahkan nafs itu, dalil itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu murad dia apa dia. Kehendak dia apa dia. Maksud dia apa dia. Yang memberi waham. Waham lah kalau tangan, takkanlah tak ada tangan. Mata takkanlah tak ada mata. Itu kepada Allah Ta'ala atas tariqah salaf. Dia kata salah faham lagu tu. Talaf ni maknanya takwil ijmali, lepas tu tafwid. Kita dah sebut, taklah bukan lagu tu. Salah bukan macam tu. Salah memang dia isbat. Lepas tu yang dia tafwid adalah kafiat. Bermula mereka itu orang yang adalah mereka itu, ni golongan salaf ni.
di dalam masa dahulu daripada 500 sebelum 500 tahun. Sebelum 500 tahun. Dan kata qil di dalam kurun yang ketiga, iaitu kurun sahabat, tabi'in dan juga tabi'un tabi'in. Dan bermula tariqah, sampai situ. Lepas tu dia ceritalah. Tariqah khalaf ini bagi dia yang paling sempurna, dia kata. Dan bermula tariqah khalaf itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh kerana barang yang padanya bertambah wadih, bertambah jelas. Kalau gitu sebenarnya tak tepat lagi. Kalau kita kata khalaf ni lebih mengetahui, lebih faham tentang makna ayat mutasyabihat dan lebih teguh, lebih jelas. Yang tu tak kena. Macam mana kata khalaf lebih tahu, sedangkan salaf ni kalau kita ke sahabat dia mengaji ayat mutasyabihat dengan Nabi. Kalau kata tabi'in pula, dia memang dia belajar dengan sahabat. Dan rad atas khusum, maknanya nak tolak atas perdebatan. Dan iaitu terlebih rajih, dia kata. Kerana inilah didahulu oleh nazam akan dia, hak nazam tadi. Dan bermula tariqah salaf itu terlebih selamat. Hak ni dia kata selamat. Hak tadi lebih jelas. Lebih rajih. Di dalam lebih selamat. Daripada mentakyinkan maknanya. Sebab salah tak takyin, tak tentukan makna. Dia kata macam tu. Sedangkan salah memang takyin makna. Terkadang ia bukan murad bagi Allah. Kalau menentukan yad itu dengan makna tangan, mentakyinkan, menentukan, mungkin tak betul dengan kehendak Allah Ta'ala, dia kata lagu tu. Maka zahir daripada barang yang ditakrirkan itu muafakat oleh salaf dan juga khalaf atas menyucikan Allah Ta'ala daripada makna yang mustahil. Okey. Sebenarnya dia nak cerita salah khalaf ni semuanya nak menyucikan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Nak menyucikan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maknanya nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Okey, hari tu dah kita bacalah sekali lagi. Sebelum kita buka kitab-kitab lain, sungguhnya telah ada perkataan di dalam Quran dan hadis menyebut muka dan tangan. Muka dan tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita iktikadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan iktikad sekalian sahabat dan sekalian yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, iaitu tabi'in yang dinamakan golongan mutaqaddimin. Maknanya di sini dia terjemah tangan, maka dia kata daripada Quran dan hadis ada menyebut muka dan tangan. Maka muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita iktikad sabit, maknanya isbat. Dalam kitab Jawi dia kata sabit ada muka ada tangan. Sabit secara yang layak, maknanya isbat secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan baharu. Okey. Bait syair tadi, kalau kita tengok Khasyiah Ibnul Amir, dia wafat pada tahun 1232. Ketika membahaskan tentang ayat mutasyabihat, dia mengambil bait syair yang sama. Begitu juga dulu kita sebut bila nak membahaskan makna istawa dengan makna istaula, semuanya ambil daripada syair Akhtal. Qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi damin min ghairi safin wa damin muhraq. Maknanya semua daripada syair inilah terbitnya tafsiran-tafsiran istawa dengan makna istaula. Daripada situ. Macam kita pergi menguruk dekat seseorang tukang nguruk ataupun tok bomo, dia akan cari punca sakit tu di mana. Kalau orang tu badannya penuh dengan angin, jadi tok bomo yang kaki menguruk ni, yang pandai nguruk orang ni, dia cari punca. Dia pecik tang punca tu yang akan, insya-Allah penyakit tu akan sembuh. Pergi kepada doktor pun kita mengadu sakit, dia cari punca berlakunya sakit.
Dia cari punca-punca yang boleh mendatangkan penyakit tu macam mana. Jadi, kalau kita nak mengaji pun kita kena cari punca. Kena cari asalnya. Sumber tu daripada mana. Dalam kitab ni pun, tadi kita sebut dia Khosyiah Ibnu Amir ni, ketika mensyarahkan Jauharatul Tauhid, dia buat mari syair yang sama pada muka surat 181. Dia kata, wa kullu nafsin awhama tashbiha. Awilhu. Aw fawid warum tanziha. Dia buat mari syair yang sama je. Di dalam nak menyucikan Allah daripada segala yang baharu. Begitu juga di dalam Mukhtasar Mufid. Dalam syarah Jauharatul Tauhid. Ini pada muka surat. Pada muka surat 86. Dia kata, kaifa nafhamun nususal mutasyabihah. Bagaimana kita nak faham nas-nas mutasyabihah. Lalu dia buat mari syair tadi lah. Wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Tengok. Tuhfatul Murid. Ni kita syairah pun kita belajar dan kita baca, kita kaji. Kita nak ambil suatu dalil yang kukuh dan suatu penjelasan yang mantap dan suatu fakta maklumat yang sahih. Sebab itu kita baca, kita mengaji dan kita baca. Bukan kita baca ataupun kaji kitab-kitab yang ditulis dikarang oleh ulama-ulama salaf sahaja. Tak. Supaya berlaku adil. Supaya berlaku adil. Ini kalau kita tengok Tuhfatul Murid, dalam mensyarahkan Jauharatul Tauhid, pada muka surat 117, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Ini muka surat 117. Syair yang sama. Sebab tu nanti kita nak tengok syair itu datang daripada mana. Begitu juga syarah Sanusiyah. Tahzib Sanusiyah. Begitu juga Dusuki. Alhamdulillah Dusuki saya mengaji. Cuba nak ingat balik. Nak ingat balik apa-apa yang belajar dulu. Bila kita kaji punya kaji, tengok punya tengok. Pengarang kepada Jauharatul Tauhid, dia bahas di sini di dalam muka surat 156. Yang mengeluarkan syair yang saya bacakan tadi, wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Dia ini namanya adalah dia ada sebut nama di belakang tu tadi kan, saya panjang. Jadi gelaran yang ringkas yang disebut oleh para ulama, namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang menulis mengarang kitab Jauharatul Tauhid dan yang mengeluarkan bait syair tadi. Dia wafat pada tahun 1041 Hijrah. Pengarang kitab ni. 1041 Hijrah. Dialah yang menghuraikan salaf, takwil ijmali, lepas tu tafwid kepada Allah Ta'ala. Tafwid makna dan tafwid kafiat. Dah bacalah beratus-ratus kitab pun bab akidah khalaf ini diambil daripada syair ni. Di dalam nak tanzihkan Allah Ta'ala, di dalam nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu, diambil daripada syair ni. Pengarang kita itu wafat pada tahun 1041. Syair dia tadi. Dia wafat pada tahun 1041 Hijrah. Mungkin ketika dia menulis itu, maknanya belakang tu beberapa tahun lah. Mungkin dalam 1000 lebih, kita kata 900 lebih. Dia bukan golongan salaf. Jadi macam mana kita kata huraian itu paling tepat? Huraian yang mengatakan salaf adalah takwil ijmali, lepas tu tafwid kepada maknanya kepada Allah. Tak betul. Sebab apa yang kita jumpa, apa yang kita kaji, salaf dia isbat. Cuma apa yang ditafwidkan adalah kafiat. Kita sebut hari tu dalam tafsir Baghawi kan. Tengok salaf sebut apa dia. Makna istawa tu. Inilah yang menyebabkan kekeliruan di dalam memahami hujah-hujah yang dikemukakan oleh ulama, menyebabkan ada pihak dia syadid. Dia menafikan, ini Wahabi ni, ini bukan Salafi. Sebab salaf, mereka takwil ijmali, lepas tu tafwid makna kepada Allah Ta'ala. Bila kita cuba memaknakan, menterjemahkan makna ayat mutasyabihat, dia kata ini Wahabi.
Dia tak tahu di mana syair itu diambil. Siapa pengarang syair itu? Dan bilakah dia wafat? 1000 tahun lebih. Yang kalau betul-betul saya minta kerjasama daripada tuan-tuan yang menyaksikan perbahasan ini, tuan-tuan boleh cari sendiri. Khususnya kepada sahabat-sahabat yang berpegang kepada akidah Asy'ariyah, memang ada dalil berdasarkan fakta dan bukti daripada kitab yang dikarang oleh ulama salaf. Tolong bagi tahu kepada saya dan nama ulama salaf yang memahami ayat mutasyabihat sebagaimana yang kita terangkan tadi. Maknanya salaf memang dia tafwid. Takwil ijmali, tafwid, lepas itu tafwid makna kepada Allah Taala. Mana dia? Hak kita duk bacanya yang menghuraikan akidah salaf yang berpegang begitu melalui kitab-kitab Asy'ariyah, melalui kitab-kitab ulama khalaf. Hak salaf sendiri siapa dia? Cuba buktikan. Yang 400 tahun ke bawah yang tafwid makna kepada Allah. Mereka tidak memaknakan, mereka tidak menterjemahkan. Cuma yang tafwid itu adalah kafiat. Ada pun makna mereka isbat. Ada tak? Tolong cari. Dalam ruangan komen, tuan-tuan kemukakan nama kitab pengarang. Saya nak baca, saya nak cari. Ada ke tak? Selama yang saya baca berpuluh-puluh kitab ini, saya tak jumpa ulama salaf dia hurai, dia faham sebagaimana yang saya fahamkan tadi, iaitu takwil ijmali dan tafwid makna kepada Allah. Tak ada. Yang 400 tahun ke bawah, ataupun lebih kemas lagi 300 tahun ke bawah. Daripada kalangan tabi'in, ya, kata nak mudah fahamnya, daripada kalangan tabi'in ataupun tabi'un tabi'in, ataupun ada asar daripada sahabat yang menghuraikan begitu. Selama hak kita duk baca banyak-banyak ni dah bertahun-tahun dah ni, tak jumpa. Tetapi alhamdulillah lah kalau ada orang jumpa, kemukakan kepada saya satu maklumat baru bagi saya. Bahawa sahabat memang dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'un tabi'in memang ada nas, ada dalil berdasarkan kepada sanadnya, mereka memang takwil ijmali dan tafwid makna kepada Allah. Kalau ada satu maklumat baru bagi saya lah. Ada satu komen ni. Siri awal dulu kata ada 3 kaedah. Betul. Siri awal dulu, alhamdulillah ada orang tanya. Malam ni tinggal 2 je. Malam ni tinggal 2 je. Bagus, soalan tu cantik sangat. Sebab hurai dulu kita buka secara kita kemukakan secara kita kata secara meluas keseluruhan. Sekarang ni kita nak kepada kepastian. Yang mana lebih rojih? Dulu macam mana? Tak apa. Betul. Dulu kita kata ada pandangan yang salaf itu, sebab kita baca kitab Asy'ariyah pun sama. Ada di kalangan salaf itu dia isbat, ada yang tafwid. Tak apa, tafwid tu macam dia hurai tadi yang kita baca tadi lah. Tafwid maknanya takwil ijmali, lepas tu tafwid maknanya makna kepada Allah Ta'ala. Memang ada dalam kitab khalaf kata macam tu. Sebab dulu saya buat kesimpulan supaya tak nak bagi jadi gaduh. Malam ni kita nak huraikan, kita nak kepada suatu tahqiq, suatu kepastian. Betul ke salaf kata macam tu? Kalau sahabat yang bertanya boleh kemukakan dalil kepada saya, kemukakan. Cari dulu. Jangan terus nak bantah. Jangan kelang kabut. Tenang lah. Bagus dia dapat ikuti tu kata. Bagus sahabat-sahabat yang bertanya. Mungkin dia tak faham sungguh lah. Kita harap kita husnuzan lah. Bukan dia loya buruk. Kita harap dia nak tanya sungguh. Tu buat cari. Memang yang salah sebut bahawa dia takwil ijmali, lepas tu tafwid makna kepada Allah Ta'ala. Cuba cerita. Yang kita duk jumpanya yang kata macam tu adalah daripada kitab-kitab khalaf. Dan daripada syair tadi, ini tadi pun pengarang dia wafat pada tahun 1400 Hijrah. 1040 Hijrah. 1040 Hijrah tuan-tuan. Bukan 1400. 1040 Hijrah. Nampak? Jenis berpeluh lah kalau nak cari. 41 1041 Hijrah. Pengarang kepada Jawharatut Tauhid. 1041. Syekh tadi tu, yang sahabat kita tadi suruh tengok dulu kitab ni dulu. Kan? Yang pengarang 1040. Tu buat cari. Maknanya yang bawah pada 1000. 1000 tahun hijrah maknanya dia bukan salaf. Dia khalaf. Dia khalaf. Lepas tu dia hurai akidah salaf. Kita nak orang salaf sendiri yang hurai macam tu. Kita nak orang salaf sendiri yang kata macam tu. Macam saya kata, salaf dia isbat, saya kemukakan nama-nama
individu salaf itu dan nama kitab. Sebelum ni dah kita sebut dah. Takkan nak ulang lagi. Dah banyak kali dah kita ulang. Tengok siri yang lepas. Tengok siri yang lepas. Saya sebut ulama salaf isbat. Lepas tu, contohnya saya kata dalam masalah istawa tu, dengan makna ada salaf kata istaqara, ada makna ala wartafa'a, ada makna su'ada, saya sebut nama kitab. Dan nama individu salaf itu yang sebut demikian dan tarikh kewafatannya. Dah kita sebut. Mana dah pergi buku-buku tu? Oh, jadi perbahasan yang lepas orang dalam kitab lain. Okey, kalau saya tak nak tanya soalan macam budak-budak, boleh ke Maulana datangkan salaf yang isbat tangan? Tangan dalam bahasa Melayu. Zaman salaf ada bahasa Melayu ke? Ya Allah. Dia kata apa? Kalau saya nak tanya soalan macam budak-budak, dia kata kat dia, boleh ke Maulana datangkan salaf yang isbat tangan? Tangan dalam bahasa Melayu. Zaman salaf ada bahasa Melayu ke? Ya Allah. Dia sebut ya dengan ya lah. Bahasa Arab, ya. Bahasa Melayu, ya apa? Ya apa? Sebab tu Tanya dia balik, ya tu apa? Tak apa, dia nak tanya, kita rangkan. dalam risalah tauhid sendiri dia terjemah tangan. Kalau kata tak boleh, sebab tu dia kata di sini. Kalau jumpa dalam kitab Arab, mana dia nak terjemah dia nak terjemah tangan tapi tak apa. Tak apa. Sebab tu dia kata di sini, kalau kata tak boleh terjemah tangan, sungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka. Kenapa dia yang menyebut wajhun lah sepatutnya. Tak salah terjemah. Tak usah terjemah. Dalam kitab risalah tauhid Ni kalau muka surat 18. Saya mengaji kitab ni sampai habis. buat catatan. Nanti ambil gambar. Nanti masuk snap, ambil gambar hantar. Post dalam Facebook. Sebab tu dia kata di sini, sungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis menyebut muka. Sepatutnya dia kata wajhun saja. Dan tangan. Sepatutnya dia kata ya je. Muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu kita i'tikad yang sabit. Maknanya isbat. Sabit secara yang layak. Maknanya tangan secara yang layak, muka secara yang layak. Yang maha suci daripada berjisim. Bersuci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat baru. Sebab itu kita dah baca semalam, maka tangan ataupun muka semua diterjemahkan dalam bab sifat. Memahami sifat, ayat-ayat sifat. Dia tak kata jarihah, anggota ataupun udhun. Tidak ada di kalangan salah menterjemahkan anggota tangan, anggota muka. Tak ada. Dia menterjemahkan sifat tangan. Macam mana? Serahlah kepada Allah. Terima sifat tangan itu, sifat muka itu. Dan kafiat serah kepada Allah. Terima makna dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan dia, sahabat kita ni faham kan. Bukan terjemah anggota. Tak ada daripada kalangan ulama salaf yang saya duk baca Baihaqi ke, apa dia yang kita sebut hari itu di dalam Fathul Bari ke. Semua menterjemahkan maknanya sifat, bukan anggota tangan. Bukan. Dia kata kalau sebut tangan dah sentuh dah sama dengan baharu. Kalau nak kalau nak main lawyer buruk tuan-tuan, saya tak payah buka kitab ni, kita main hujah dengan lawyer buruk. Okey? Allah Taala mendengar tak mendengar? Mendengar, asal sifat mendengar sifat baharu. Allah Taala melihat ke tak melihat? Oh melihat. Sifat melihat sifat baharu. Aku nak main lawyer buruk, kita tak payah buka kitab. Sebab tu mukhalafah, semuanya salah khalah ni semua nak mukhalafah, nak menyucikan Allah daripada segala sifat baru. Tak ada. Cuma kita nak bahas secara terperincian ni kerana ada tuduhan. Kalau tak takwil, mujassimah. Tadi dia sebut kafir tadi, kalau tak takwil ayat secara zahir, tak takwil daripada zahir ayat ataupun zahir hadis. InsyaAllah dia kata, kenapa malah nak layan soalan macam ni? Tak ada, sebenarnya bukan nak layan sangat kan. Cuma kita kesian kat dia. Ya. Sahabat pula ada yang tanya, admin tolong baca ni. Saya tolong jawab. Kenapa Maulana layan soalan macam ni? Kena layan. Sebab mungkin orang yang tanya tu dia nak tahu sungguh. Biar dia. Mungkin dia ikhlas. Cuma dia tak pernah dengar huraian macam ni. Selama saya duduk mengaji dah bertahun-tahun ni, huraian secara tepat, secara terperinci ni, saya tak dengar sendiri. Saya sendiri pun tak dengar. Kalau hurai secara salafi hurai kok salah. Dia tak apa nak hurai sangat kok khalaf ni. Hak khalaf pula, Asy'ariyah ni dia tak apa nak
hurai kok salaf betul-betul ni, dia pun tak faham pun tentang pegangan salaf. Dia memahami salaf daripada kitab khalaf, daripada kitab Asy'ariyah. Bila tak jelas macam tu, timbul kemusykilan. Bila orang musykil, saya insya-Allah sedaya upaya saya, kemampuan yang sedikit ni, ilmu yang sedikit ni, cuba nak merungkaikan kekeliruan. Sebab tajuknya jangan melampau di dalam agama. Hasil daripada melampau sehingga membawa kepada menuduh orang lain sesat, kafir dan mewahabikan orang, hasil daripada ketidakfahaman mereka di dalam isu ini. Kita sangka baik kan? InsyaAllah kita sangka baik. Sahabat-sahabat kita mana-mana aliran pun kita sangka baik. Cuma nak memahami. Mereka nak memahami tentang sifat-sifat Allah, ayat-ayat mutasyabihat. Kesemuanya, sama ada Salafi di Malaysia ataupun Asy'ariyah, semuanya orang yang beriman, semuanya ahli sunnah wal jamaah, semuanya Islam, semuanya kita nak menuju kepada Allah. Yang tu yang kita nak beritahu. Walaupun kadang-kadang kita semangat sikit, kadang-kadang kita rasa juga datang juga emosi tu kerana duk loya buruk. Tu yang kita panat. Bukan kita nak marah sangat. Kalau dia tak tahu, kita boleh terangkan insya-Allah. Sebab kita duk berdebat masalah ni dah lama. Sebab tu saya rasa ada lagi soalan. Dia berita juga. Ha. Dia kata apabila dia ni memang Asy'ariyah kuat. Dia kata okey. Gini mana kami Asy'ariyah pertama sekali kena pegang etikot yang Allah punya semua sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyak ni. Kita pun Lagi lama ya. Yang tu ada sahabat tanya tadi, kami Asy'ariyah berpegang kepada sifat maknanya kesempurnaan Allah Taala. Salafi pun sama je. Semua nak nak mengatakan Allah Taala suci, bersih daripada bersifat dengan sifat baharu, sama je kalau di sudut tu. Lepas tu dia kata termasuk sifat kamalat tersebut iaitu yad, wajah, istiwa, namun atas keperluan wajib atas mukallaf untuk mengenal Allah melalui 13 atau 20 sifat yang jelas. Tak apa, peganglah. Tak ada masalah. Orang nak pegang secara Asy'ariyah, secara khalaf, dia pun nak menyucikan Allah daripada segala yang baharu, pegangnya, tak ada masalah. Saya tidaklah iktirad ataupun menentang pemikiran itu. Fahaman itu dan pegangan itu saya tidak menentang. Sebab saya dah sebut hari itu, salah khalaf ni semua nak menyucikan Allah. Cuma saya hurai secara detail, terperinci ini kerana nak menghilangkan kemusykilan. Jangan menyebabkan tuduhan. Benda yang macam ni tidak dibentangkan di dalam masyarakat. Menyebabkan dua-dua pihak bergaduh. Kalau ada soalan lagi, kita jawab insya-Allah. InsyaAllah kita bagi sahabat kita balik fikir dulu, baca kitab. Saya nak soalan saya pula pada malam ni. Soalan saya tu kena jawab pula. Soalan dia orang tu kita dah jawab. Maknanya daripada pendirian salaf, nama salaf dan pengarang kitab salaf yang mengatakan bahawa salaf ini mereka takwil ijmali dan tafwid makna kepada Allah. Siapa individu salaf tersebut? Dia lahir bila, wafat bila, di mana, manakah buku dan kitab yang dia tulis? Saya nak baca. Jadi tak bolehlah kita nak pegang-pegang berdasarkan kepada taklid begitu sahaja tanpa kepastian. Tanpa kepastian. Jadi saya rasa cukup. Lagi soalan ni. Soalan apa? Yang last kali. Soalan? Nak bagi pada dia orang tu. Soalannya maknanya siapakah individu orang salaf yang mengatakan bahawa sifat ayat-ayat mutasyabihat ini takwil ijmali dan juga tafwid makna kepada Allah setelah takwil ijmali. Yang kita jumpanya itu huraian daripada ulama khalaf, ulama Asy'ariyah. Salaf ini dia tafwid. Tafwid makna kepada Allah setelah takwil ijmali. Siapa salaf itu? Nama salaf tu kita nak tahu. Dan siapa dan kitab apa kita nak baca? Kita nak baca kitab tu, betul ke salah ada kata macam tu? Yang kita duk jumpa salaf ni isbat. Dia tafwid adalah kafiat. Tuan-tuan boleh tulis tepek situ. Maka insya-Allah kita bincang malam esok pula. Kita sambung lagi perbahasan isu yang berkaitan pada malam esok. Pada malam ni cukup sekadar itu dulu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.